أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur dan juga banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan taufiknya, hidayahnya, rahmatnya dapat kita ada peluang sekali lagi untuk kita nak mari murajaah akan hidup kita lebih-lebih lagi di dalam bidang ataupun segi untuk kita nak menambahkan ilmu kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam agama Islam mulai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada dia. Yang mana wahyu Al-Quran dan juga wahyu Al-Hadis yang telah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak tunjuk kata Nabi sebenarnya adalah orang yang ada ilmu dan juga orang yang ilmu ini kepada dia iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nabi adalah orang yang ada ilmu. Ilmu gapo dia? Ilmu iaitu wahyu daripada Al-Quran, wahyu Al-Quran dan juga wahyu yang kedua iaitu wahyu As-Sunnah yang juga dihantar, yang diberikan kepada dia juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak perasaan itu rasa kata cukup kepada Nabi, kata ilmu yang Nabi ada sekadar mana itu tak cukup. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sentiasalah berdoa, mintalah
ilmu, menambah ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, katakanlah rabbi zidni ilma, hei Tuhan kami, Tuhan aku, tambahlah kepada aku akan ilmu. Nina yang kata Allah Subhanahu wa taala tak suruh Nabi tambah satu benda, satu perkara mana, melainkan Allah Taala suruh Nabi tambah akan ilmu. Nabi tak royak, Allah Taala tak royak kepada Nabi kata, ya Muhammad tambahlah harta, ya Muhammad tambahlah anak bini, tambah apa-apa sahaja benda yang ada dalam dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala suruh kepada Nabi tambah gapo, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, iaitu tambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Itu Nabi. Itu Nabi sebagai orang yang dapat wahyu daripada Allah, sama ada wahyu Al-Quran ataupun wahyu sunnah. Tetapi kembali kepada kita, klik mari kepada kita, orang yang jadi manusia biasa, sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala yang sedang-sedang duk jalan pergi cari ataupun nak kembali pergi cari Allah di dalam syurga dia, yang mana Allah Ta'ala kata orang yang masuk syurga, orang yang dia buat baik dalam dunia ini, dia akan masuk syurga dan juga dia akan dapat lihat wajah muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang dia buat baik, dia akan dapat benda yang tambah. Al-Mufassirin sebut kalimah ziyadah di sini, iaitu maksudnya dia akan boleh tengok an-nazaru ila wajhi rabbihil karim, boleh tengok kepada wajah muka Allah Subhanahu wa taala, boleh jumpa dengan Allah, boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu tak cukup kita nak duduk dalam dunia ni rasa kata kenyang daripada ilmu, rasa kata cukup daripada ilmu yang kita ada hari ini, tanpa kita nak doa, tanpa kita nak usaha untuk cari jalan menambahkan ilmu kepada tubuh kita sendiri. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, tak cukup ilmu yang kita ada pada hari ini. Yang rasa kenyang, yang rasa cukup, kerana benda yang kita tak tahu itu lebih banyak lagi. Benda yang kita jahil, benda yang kita tak tahu itu lebih banyak daripada ilmu apa sahaja yang kita tahu pada sekarang ni. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan juga aku tidak beri ilmu kepada kamu melainkan sedikit saja, sikit ilmu yang kita ada hari ni. Walau sehingga sekalipun kita tamat belajar, habis ngaji, peringkat doktor, peringkat profesor, peringkat mana-mana pun, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, jangan kita rasa tak cukup. Jangan rasa kata kita cukup ilmu yang kita ada pada hari ini. Jangan kita rasa kata cukup, dan juga usahalah kita banyak berdoa, Allahumma rabbi zidna ilma, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Minta Allah Ta'ala ilmu yang manfaat kepada kita. Kerana hidup kita dunia ini, kalaulah tidak ada ilmu, hidup dengan tanpa adanya ilmu, lebih-lebih lagi ilmu yang nak heret ataupun yang nak tunjuk kita jalan kita dalam dunia ni pergi kepada syurga, maka susahlah kita nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kembali lagi kepada ruangan kita, iaitu ruangan sunnah aku, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana insya-Allah pada minggu ini, pada bulan ini, iaitu bulan Minakum ini, insya-Allah lebih kurang 4 minggu kita akan belajar siri sedikit mengenai dengan jenis-jenis hadis yang kita patut kena kenal. Jenis-jenis hadis yang kita sama ada pelajar-pelajar yang sedang dengar, ataupun ibu-ibu ataupun bapa-bapa yang sedang dengar, bukan orang yang duduk dalam bidang ngaji agama pun, kita orang awam, orang kampung biasa pun, insya-Allah kita usahakan pada bulan ini sebanyak 4 minggu untuk nak kecek mengenai dengan jenis-jenis hadis yang dipanggilkan. Kerana mula-mula sekali kita mikir juga kata, kalau kita nak kecek dengan orang kampung mengenai dengan hadis sahih, kita nak kecek dengan orang kampung mengenai dengan hadis hasan, hadis dhaif ataupun hadis maudhu', hadis palsu, kadang-kadang kita bimbang, kita fikir kata bimbang, takut orang kampung tak boleh nak ambil ataupun tak boleh nak faham apa yang kita nak buat. Boleh jadi. Tetapi selepas daripada saya telah fikir, telah dengar, telah tengok kepada
guru sama ada dalam negeri baik ataupun negeri luar, negeri lain-lain, kawasan dekat-dekat dengan kita baik, nampak ataupun dapat jawab apa yang kata, kita pasti kena. Walaupun ilmu ini dinamakan ilmu mustalah, adalah ilmu yang bukan mudah bagi orang yang ngaji hadis. Tetapi kadang-kadang walaupun ilmu yang payah faham, orang yang mengajar kena cari jalan usaha balas mana, cara nak itu, orang kampung ataupun orang yang duk dengar ini dapat faham dengan secara yang mudah. Dan juga tujuannya satu lagi, benda ini kadang-kadang kita kira kata tak sampai masa. Tapi kadang-kadang kita kena kira sebaliknya, sampai masa yang kita kena. Walaupun benda yang kita nak kecek mengenai dengan hadis sahih baik, hadis hasan baik, hadis dhaif baik, hadis maudhu' baik, kadang-kadang satu kali kita kecek, bukan semua orang faham belaka dengan secara 100%. Bukan kita faham belaka, tapi mulai kita ni cuba kecek tengok. Walaupun kita faham 25%, 30%, tak apa. Kerana selepas daripada ni, kalaulah kita sebut, kita kecek pula, kita royak pula, akan tambah lagi. Kau tambah faham. Demi sehari akan tambah faham. Kerana hadis apabila kita ngajar, kita dengar nama-nama dia, bukan hanya sekali ni kita dengar. Kerana sebut ngajar hadis, kadang-kadang kita akan dengar nama ni, bukan kali pertama, bahkan akan dengar semua. Dengar yang ngajar hadis mana, kita akan dengar. Dengar tu guru ngajar hadis, kita akan dengar nama-nama ataupun jenis-jenis yang kita akan sebut pada hari ini. Maka kita akan mula pada minggu yang pertama ini dengan kita nak kenal dulu hadis yang paling baik sekali, hadis yang wajib kita kena ambil pergi pakai awak di dalil untuk amal dengan dia, iaitu hadis as-sahih. Minggu ini insya-Allah kita akan kecek mengenai dengan hadis sahih. Minggu depan kita akan turun sikit hadis yang paling kuat sekali, hadis sahih. Kita akan turun sikit, iaitu mengenai dengan hadis hasan. Dan juga akan turun minggu selepas daripada tu, kita akan kecek mengenai dengan hadis al-dhaif. Hadis yang lemah. Hadis yang tidak sahih daripada Nabi. Dan juga yang terakhir, minggu yang terakhir, sekali lagi kita akan merajaah. Bahkan minggu dulu kita telah kecek dah sedikit mengenai dengan hadis-hadis palsu, iaitu hadis al-maudhu' yang palsu ke atas Nabi SAW. Ini adalah secara umumnya, secara luahnya, sebenarnya jenis-jenis hadis lebih banyak daripada ni lagi. Tapi sebagai untuk nak mengasaskan benda ini kepada senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita kenal dulu kata hadis sahih gapo, hadis hasan gapo, hadis dhaif gapo. Selepas daripada tu masa depan itu kita akan hurai dengan secara luah lagi. Hadis dhaif kerana dia ada jenis-jenis yang banyak. Baca banyak lagi hadis dhaif bahasani, dan juga hadis yang palsu terhadap Nabi SAW. Mulai dengan hadis yang kita nak kecek mengenai dengan hadis sahih pada hari ini. Hadis sahih. Hadis apa dia senang pendengar? Hadis adalah benda yang sakut dengan Nabi. Mudah-mudahan kita kecek benda yang sakut dengan Nabi SAW. Iaitu ulama dia ta'rif kata hadis yang sahih itu adalah hadis yang sakut dengan Nabi. Sama ada perkataan Nabi, sama ada perbuatan Nabi, sama ada keakuan Nabi SAW, dan juga sifat dan juga akhlak Nabi SAW. Hadis yang mengenai dengan perkataan Nabi, iaitu apabila Nabi kecek, sahabat dengar sebagai anak murid dia ni, sahabat adalah anak murid dia. Sahabat dengar perkataan Nabi SAW, sahabat ambil perkataan itu, ilmu itu yang dia dengar daripada perkataan Nabi, keluar daripada mulut Nabi itu, dia sebar kepada anak murid dia pula. Ini orang yang kata hadis mengenai dengan perkataan Nabi. Dari segi perkataan Nabi SAW. Manakala perbuatan Nabi, Nabi masuk ke semaya dalam masjid, Nabi semaya sunat ataupun semaya apa, sahabat yang duk fati tengok Nabi SAW maya bekna ni, selepas daripada tu sahabat sore tu mari cerita kepada anak murid dia ataupun sahabat-sahabat yang lain bahawa dia nampak Nabi takbir balas ning, semaya balas ning, rakaat balas ning, sujud balas ning. Cerita tentang perbuatan Nabi. Cerita tentang ataupun mengenai dengan perbuatan Nabi. Nabi gerak-geri pasal mana? Nabi bayar zakat balas mana? Nabi baca khutbah balas mana? Nabi puasa balas mana? Nabi buat haji balas mana? Nabi semaya balas mana? Kerana
Nabi ajar kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu seperti mana kamu tengok aku semaya. Tengok. Kita, sahabat tengok Nabi semaya, sahabat cerita kata, aku tengok Nabi semaya bersening weh. Kerana bukan sahabat semua dia maya sama dengan Nabi, kerana kadang-kadang Bani setengah kumpulan tu duduk jauh daripada masjid Nabi. Maya masjid kapal-kapal dia lah, Kubat maya di masjid Kubat. Kiblatin maya di masjid Kiblatin semasa Nabi, Nabi semaya di Masjid Nabawi Syarif. Tapi sahabat yang tengok, yang Fatih tengok cara gerak-geri Nabi, lebih-lebih lagi di semasa Nabi semaya itu, dia cerita. Maka orang yang dengar ataupun orang yang nampak dengan mata sendiri juga dia amal. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ataupun buat haji, Nabi kata, khudhu anni manasikakum. Ambillah kamu, tengoklah kamu, bagaimana kamu nak buat umrah, nak buat haji, tengoklah aku buat pahala mana, turut aku. Will serupa dengan aku. Kerana sebut kata ibadah tak akan diterima melainkan cukup dua syarat. Yang pertama kali, dalam tubuh kita ini, dalam jiwa, dalam hati kita, pasti kita kena niat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua, pasti kita kena betul, kena tengok Nabi. Sebut kata ibadat mana, jenis mana yang Nabi buat jadi contoh balah mana, itulah kita kena turut. Nak serupa. Kerana tak akan dikira kata ibadat itu, amalan itu sawabun ataupun sahihun, betul, sahih ataupun makbulan, akan diterima oleh Allah Ta'ala, melainkan kena serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik, amalan ibadat kita, jangan fikir dengan otak kita kata amalan yang kita buat ini adalah betul dah. Tak tengok sekabut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Nak tahu kata betul tak betul, bukan duduk di otak kita senang pendengar. Kalau kira dengan otak kita, tak turut Nabi. Kerana apa? Nabi semaya Zuhur 4 rakaat ya. Semaya subuh 2 rakaat dah. Kalau mikir dengan otak kita, ibadat nak buat cemerlang, nak buat comel sekali, kena maya subuh 10 rakaat. Kerana apa? 10 rakaat dengan 2 rakaat, lebih baik kalau kira dengan otak. Tetapi ad-din bukan dengan otak sedang pendengar, bukan dengan otak kita. Nak kira dengan otak kata ini malah ini lebih baik, tak. Yang paling lebih baik sekali, benar yang sama dengan Nabi buat. Nabi buat balah mana, kita sumpah dengan Nabi, persen banyak tarana. Kita kira kata kita peramal kata semaya kita tak ada 99% dekat dah nak sama dengan Nabi. Itulah yang paling baik sekali di sisi Nabi ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi buat kita nak peramal kata semaya kita tak ada balah mana, kita kira kata kalau nak tiap dengan Nabi ni, lebih kita dari Nabi. Nabi semaya asal 4 rakaat, tapi aku semaya 5 rakaat. Mana aku lebih baik lagi? Aku sujud banyak lagi, aku rakaat banyak lagi, aku baca Fatihah lebih banyak daripada Nabi? Bukan. Habis itu ingat baik-baik bahawa hadis yang mengenai dengan perbuatan Nabi, kita kena tengok. Kerana hadis-hadis dengan sebab ni dah, sedangkan dengan kita duk kacau ngaji hadis, kacau duk ngaji sunnah Nabi, tujuan kita nak usaha untuk padibat sama dengan Nabi. Lebih-lebih lagi di segi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi yang sakut dengan mengenai dengan keakuan Nabi, Nabi tak buat. Beberapa perkara Nabi tak buat sendiri, tetapi tidak ada juga dalil wahyu daripada Allah Ta'ala yang turun mayat kepada Nabi kata benda ini haram, tak ada. Tapi Nabi sendiri tak buat. Nabi tengok sahabat buat, Nabi lepas sahabat buat. Kerana tak ada dalil daripada wahyu Allah Ta'ala turun kepada dia kata bahawa benda ini adalah benda yang dilarangkan di dalam agama. Ini orang panggil itu sunnah at-takriri. Sunnah di segi keakuan Nabi. Nabi yamrab kata perbuatan ini boleh buat. Ataupun benda yang sakut dengan bukhalik al-khalqiyah. Kejadian Nabi Allah Ta'ala jadi balas mana? Sifat tubuh gemuk ke kuruh ke rambut panjang ke panak muka putih lah mana? Kalau kita usaha nak serupa Nabi, tak boleh hari tak serupa, tak mesti kena buat sayakan. Tapi beberapa perkara yang syarak izin kita boleh buat. Seperti rambut. Nabi rambut panjang, rambut sipai molek ataupun panak, kita nak buat serupa Nabi, tak ada apa lah. Tapi Nabi ku, kita gemuk, kita kacau, duk buat sayakan, buat gapo nak serupa Nabi ni, bukan dia lah. Dan juga al-khuluqiyah, akhlak Nabi. Hak ni yang paling penting sekali, kita kena turut akan
akhlak-akhlak yang diwak contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Taala puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi akhlak sangat mulia. Dan juga Nabi sebagai uswatun hasanah kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang baik. Lebih lagi dari segi akhlak. Tak ada lah. Manusia mana, orang mana, sehingga orang yang tak kenal Islam sendiri pun puji, terima akan akhlak yang dizohirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud hadis. Makna hadis yang ulama iaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang disana pada Nabi, ang-ing daripada Nabi. Gapo tik? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kanyarap keakuan Nabi, sifat Nabi ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sahih. Manakala hadis sahih, mana gapo hadis sahih? Hadis yang sahih makna gapo? Sebenarnya kalimah sahih dalam bahasa Arab, kalau pelajar-pelajar kita kenallah sahih ni makna kata betul, sahih, betul, tuktang. Tuktang. Dan juga ada juga yang orang makna as-sahih, gulawai dia ziddu as-saqim. Gulawai sahih iaitu saqim, sakit. Nak orang panggil kata beza di antara dua orang, seorang ni suka pak dia molek, seorang lagi suka pak dia tak molek. Kita panggil orang yang sehat molek itu as-sihah ataupun sahih tubuh badan dia, tak sakit, tak uzur apa. Manakala seorang lagi tu dia saqim, orang ada penyakit, orang sakit, orang tak sihat. Simpulan sini senang pendengar, hadis sahih iaitu hadis yang sehat. Hadis yang sehat maksud apa? Hadis yang tidak ada penyakit, apa penyakit pun dalam tubuh dia. Tak ada penyakit. Supaya dengan air sepengaitik, kalau ada penyakit, kita tak suka juga nak makan dia. Tak suka nak makan air, itik, burung ataupun jenis-jenis makanan yang ada keburukan dalam dia. Sama juga dengan hadis Nabi SAW. Hadis mana yang ada penyakit dalam dia ni, Islam tak suka kita amal dengan dia. Hadis mana yang ada penyakit dalam dia, Islam tak suka kita pakai hadis tu. Yang mana kita akan dengar penyakit gapo ratik yang apabila dia ada dalam hadis tu akan wawi hadis tu sakit selalu dah. Tak jadi hadis yang sahih lah. Tu dia. Kita akan masuk kepada ta'rif ataupun makna hadis sahih yang ulama hadis dia pada mana. Sebagai tiar kepada kita nak kenal jenis-jenis hadis selepas daripada ni. Kerana apabila kita kenal akan hadis sahih, syarat dia, rupa dia balas mana, pia ratik yang duk tulis, yang duk kacau, duk hipung hadis sahih-sahih untuk umat belakang ni boleh amal dengan hadis sahih ni. Dan nescaya kita akan faham, akan tahu habis jenis-jenis hadis yang kita akan belajar selepas daripada hadis sahih ini. Hadis sahih ini, makna dia yang ulama hadis ta'rif, perkenalan dengan dia, iaitu ma rawahu adlun tamud dhabti an mithlihi bisanadin muttasil ghaira mu'allalin wala syadzin. Ataupun ulama hadis, ni ta'rif yang diwi oleh seorang ulama hadis, tokoh hebat yang kita sebut nama dia semua, iaitu Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, mati pada tahun 852 Hijrah dalam kitab Nuzhatun Nazar bagi dia. Ulama hadis. Ulama hadis. Dan juga di antara ulama yang mengenai dengan perkenalan, ta'rif, makna hadis sahih, iaitu Ibn Salah sebagai anak murid kepada Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata mattasala sanaduhu. Mattasala sanaduhu, benar ataupun hadis mana yang hubungnya sanad dia. Binaqli atlin dhabitin an mithlihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illatin. Ini ta'rif yang boleh Ibn Salah. Sama, beza sedikit banyak. Tak banyak, tapi makna ataupun syurut yang ada, syarat-syarat yang ada dalam ta'rif kedua-dua ini sama saja. Makna dia apa? Mattasala sanaduhu. Saya akan guna ta'rif yang diwi oleh Ibn Salah.
Kerana Ibn Salah dia adalah anak murid kepada Al-Imam Nawawi, dan juga dia datang, dia hidup dia ni ataupun hidup dia ni belum daripada Ibn Hajar Al-Asqalani lagi. Dan juga Ibn Salah dia tulis satu kitab juga, iaitu nama dia kitab Ulumul Hadis. Kitab Ulumul Hadis mengenai dengan jenis-jenis hadis. Dia royak sosok jenis pertama nama gapo, yang kedua, yang empat sehingga hampir-hampir 100 jenis hadis yang dia sebut dalam kitab Ulumul Hadis. Sebagai ulama hadis pegang kitab dia sebagai tiang. Tak ada ulama selepas daripada Ibnu Salah nak kenal hadis, nak ngaji hadis, mereka semuanya akan bergantung kepada kitab yang ditulis akan dia, iaitu kitab namanya Ulumul Hadis. Dia makna mengenai dengan hadis sahih, mattasala sanaduhu. Yang pertama, binaqli adlin. Dua, dhabitin. Tiga, an mithlihi ila muntahahu min ghairi syudhudhin. Yang keempat, wala illatin. 5 perkara yang dia sebut dalam ta'rif ini. Fatih baik-baik senang pendengar, ibu bapa, sore mana, saya akan kecek slow-slow, tak cempak insya-Allah. Tujuannya untuk kita mudah faham. Bukan kata ada orang mengepek kata kecek cepat, tak. Kalau anda sedang pendengar ibu bapa mana-mana yang pergi kalah, kalau boleh tanya, telah tanya tengok. Telah tanya, telah tepek dalam rumah, anak kita mari baca, kadang-kadang dia adalah ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Kerana semua yang kita ngaji hari ini adalah ilmu. Demi untuk kita nak pakai akan sunnah Nabi, hadis Nabi, boleh beza kata hak mana sungguh, hak mana pelong. Tu dia. Supaya juga dengan kita sang barang, kita beli barang, lebih-lebih masalah ni masa cepat Allah. Masa orang panggil kata kedai semua hak duduk dalam negeri share baik ataupun luar negeri baik, duduk di ibu jari kita ya. Bagaimana? Pergi nak beli barang, tekan terosak, sang barang ni, esok siapa? 2 hari siapa? 3 hari siapa? Sama ada dengan Lazada. Saya bukan khususnya Lazada ni. Tapi nak contoh lah. Nak kata, semasa kita beli barang, kalau kita sang barang, orang hantar, kita buka tengok, hak pelong ni, kita rasa baik no. Benar dunia ini ada hak bohong, ada hak teh, ada hak pelong. Ada hak Cina dia panggil. Cina dia nak krong lok, dia buat belaka. Tak ada benar dalam dunia ni, dia buat belaka. Nak kata Cina. Nak kata barang yang kita beli, barang yang kita sang online pada hari ni, kalau cuma-cuma dia mari siapa mari kita buka tengok, kok mana? Semasa tengok ramai, hak sungguh, hak teh besening, tapi bosan mari siapa rumah hak pelong. Mau kita ni. Supaya juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kena jaga baik-baik. Ada kong teh, ada kong tiam. Upuk main bola, ada hak teh, ada hak tiam. Hadis Nabi kita kena ingat juga. Kita nak amal. Kerana kita tujuan apa? Tujuan untuk Allah Ta'ala nak terima amalan kita. Apabila kita nak amalan kita diterima, kita kena padi betul dengan sunnah. Kalau sunnah yang palsu, sunnah yang tak sahih daripada Nabi, hak pelong daripada Nabi, jangan kita peramat. Kerana syaitan ni, dia usaha tak sewi orang beriman ni serupa dengan Nabi. Kerana orang serupa Nabi, syurga. Dia usaha nak serupa dengan apa? Nak serupa dengan Abu Jahal, nak serupa dengan orang yang kufur, orang yang buat bid'ah kepada Nabi, selisih dengan Nabi. Kerana bid'ah. Apa bid'ah? Benar yang selisih dengan perbuatan Nabi. Nabi tak buat, dia buat. Ulama yang kata ahabba ila syaitan ataupun ahabba ila iblis, lebih kasih bid'ah dengan maksiat. Bid'ah buat benda baik, buat benda yang baik, manusia tengok baik, benda tu adalah benda ibadah, benda molek lah. Benda molek. Seperti misalnya contoh, semaya subuh 4 rakaat. Allah, hari ni masa haji semaya subuh 4 rakaat. Benda molek tak molek? Kau sujud banyak kau molek. Tapi benda itu dia selisih, gilawe dengan sunnah Nabi. Nabi semaya 2 ya. Tapi tanya atau orang bid'ah yang wasa bakna. Oh, nenong kawan ni. Kawan ni sujud ni dari segi ibadat ni. Ni orang bid'ah. Yang kedua, orang yang buat maksiat. Buat maksiat. Buat biasa mana? Maksiat ni biasa mana? Biasa bahang. Awak tak kenal maksiat pula dah kita. Maksiat ni mana kata kajak bahang, tipu ataupun curi. Curi tak apa lagi. Curi sikit-sikit barang lalu, sekut wakuk saing dalam berak kan okey misalnya. Maksiat.
Ulama yang kata orang yang pertama yang buat bid'ah, orang yang buat tak serupa dengan Nabi ataupun buat benda yang tidak ada contoh asal daripada Nabi, lebih kasihi oleh iblis daripada orang yang maksiat lagi. Allahu akbar. Kenapa senapa dengan orang yang buat bid'ah, orang yang buat benda yang rekod, benda yang baik tapi tak serupa dengan Nabi, selisih dengan Nabi, benda baru yang Nabi tak suruh jadi contoh, dia rasa dia rasa kena. Rasa kena, kata benda ini adalah benda yang baik. Allah Ta'ala akan make salawat Nabi. Salawat Nabi ni boleh lah bukan ayat bid'ah. Lama nak bahas bid'ah pula. Maksud cara ibadat kita kecok-cun kata pia salawat selepas mayat asal 99 kali dia akan dapat pahala gitu. Tak boleh lah kalau tak ada desah bid'ah lah benda tu. Gira yang kata misalnya kata pia kata Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali pada hari Jumaat yang terakhir pada bulan Rajab semasa Tok Khotib baca khutbah, pia kata Muhammad Rasulullah sebanyak gini. Allah Ta'ala tak akan kerak rezeki ataupun kurang rezeki yang dia ada. Gira benda biasa yang tak boleh lah kalau tidak ada hadis yang sahih daripada Nabi. Kerana apabila tak sahih dari Nabi, palsu, kontiam, bahawa ayat kata bukan hadis Nabi tu. Kalau misalnya ayat kata bukan hadis Nabi tu. Bukan hadis Nabi ni bagi mana? Perkataan manusia. Perkataan manusia. Manusia nampak ini benda yang tak nampak. Al-ghaib. Manusia nampak mana? Tak ada orang yang nampak benda al-ghaib melainkan Allah SWT. Sehingga Nabi sendiri, Nabi tak nampak benda al-ghaib. Al-ghaibu makna kata benda yang tak nampak dengan mata. Nabi sendiri tak nampak. Melainkan Allah Ta'ala tahu. Tuhan saja yang tahu. Tuhan saja yang pia nak rezeki kau tambah kau sikit. Tapi kita pergi buat begitu. Manusia Tok Guru boleh wahyu. Tuhan wahyu dia kan? Tuhan tak ui. Wahyu adalah Nabi saja. Dan dekat Nabi mati dah wahyu habis lah. Nak royak kata wahyu turun lagi tak boleh. Pelik-pelik belaka benda yang disebut yang disebar. Subhanallah. Ya, dengan sebab itu hadis sahih ini adalah hadis yang pertama kali adalah hadis yang mattasala sanaduh. Hadis yang sahih hak tay sungguh ni. Panjang kita hari ni. Hadis hak tiang yang ambil. Hari ni kita nak ngaji we kena kata hadis hak tay balah mana? Hak asli tu. Bukan hak cindang, hak asli daripada Nabi sungguh. We khabar kata hadis mana yang kita kaca duk amal dengan dia, duk sebar dengan dia, hak mana hak tay, hak mana hak pelang. Ngaji hari ni we dapat ilmu yang sebenar. Hadis sahih yang pertama kali adalah 5 syarat. Dalam ta'rif ni ataupun dalam ni'yam ataupun dalam makna yang diberikan oleh Ibn Salah ataupun Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri pun, syarat yang pertama iaitu mattasala sanaduhu. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang tersusung. Sanad diciptakan. Allah nak tiba pula sanad makna gapo. Ngorek pun nak masuk lah. Sanad ni makna kali lagi kita kembali hadis Nabi, ingatlah. Hadis Nabi dia ada songsun, ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah bahagian yang paling kata as-sanad. Sanad. Bahagian yang kedua iaitu apa? Al-matan, isi hadis, perkataan Nabi ataupun benda yang sahabat cerita mengenai dengan perbuatan Nabi. Contoh iaitu Imam Bukhari dia sebut dalam kitab sahih, dia kata qala haddatsana Ishaq bin Muhammad Al-Farwi qala haddatsana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama orang yang kita baca tadi tu orang panggil kata sanad. Sanad. Mattasala sanaduhu, sanad kena susung. Makna apa sanad kena susung? Iaitu Imam Bukhari royak kata qala haddatsana Ishaq bin Muhammad Al-Farwi. Pia Ishaq bin Muhammad Al-Farwi ni tok guru kepada Imam Bukhari. Ajan kepada Imam Bukhari. Ustaz kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari ngaji hadis ning hak nak sebut lepas ni isi ning daripada Nabi ning. Imam Bukhari ngaji dengan tok guru yang nama Ishaq bin Muhammad Al-Farwi. Pak Ishaq Al-Farwi ni ambil hadis ni daripada dia, ambil daripada tok guru dia pula. Nama apa tok guru dia? Qala haddatsana Malik, iaitu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah
Rahimahullah ta'ala. Imam Malik kita yang mati pada tahun 179 Hijrah. Tok Guru Imam Bukhari ngaji dengan Imam Malik. Sini kita faham ada kata Imam Bukhari tak ada jumpa dengan Imam Malik. Tu dia. Dan juga Imam Malik sendiri tu yang duk ngaji hadis dalam Masjid Nabi tu, yang mati pada tahun 179 Hijrah, Tok Guru dia pia. Dia ngaji hadis ni daripada pia. Duk royak atas Nabi, royak ngaji dengan pia. Ngaji dengan Tok Guru dia juga, iaitu Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' seorang ni adalah orang yang kata qadar ataupun orang yang sakut konsenit dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pia. Nafi' ni ngaji dengan Tok Guru, iaitu sahabat, seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak dia, anak Umar, khalifah yang kedua. Abdullah bin Umar ambil ilmu ni mana? Ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut cerita perkataan Nabi. Ittisalus sanad makna apa? Hubung sanad. Makna apa hubung sanad? Iaitu seorang anak murid yang royak hadis ni pasti dia kena jumpa dengan Tok Guru dia sungguh. Ulama hadis adalah ulama yang laqiyat benar. Dia kecil habis kata Ishaq bin Muhammad Al-Farwi sebagai anak sebagai Tok Guru kepada Bukhari ni, dia ngaji sungguh kedok dengan Imam Malik di Madinah. Dia kecil. Kobek celah mana tak tahu lah, kita tengoklah. Kata dia warna tahun apa, dia mati tahun apa, dia orang negeri mana, masa mana, tahun mana yang dia masuk di Madinah, di Masjid Nabi, ngaji bersama dengan Imam Malik, tahun yang apa. Cukup kedok hari ni hadis sahih ni, masa nak habis dah. Kalau tak cukup kena sambung minggu depan, sambung malam ni boleh. Pukul 10 malam. Tengok. kalau orang ngaji gagah insya-Allah. Tapi tak ada orang ngaji depan kita ni. Duk dengar ke mana tak tahulah. Tu nak yang kata pasti kena hubung. Makna kata anak murid dengan Tok Guru ni kena thubutul liqa. Tong milak tan cacing kata dua orang ni jumpa sungguh. Allah, ulama hadis dia, Allah, pesak lagi. Cacing mai pakan rap. Jumpa sungguh ke tak? Yang kedua, nak jadi hadis yang sahih ni jumpa sungguh. Jumpa sungguh. Tapi tanya pula kata, dengar ke tak? Tadi ya. Seperti kita dengan sang kita. Jumpa dalam nak jalan. Tapi tak kecek. Baru tak kecek, tak akan dengar. Supaya juga kalau jumpa, tak kecek, tak royak. Sebagai anak murid, tak dengar juga. Mudah-mudahlah. Allah, sangat teriknya ulama hadis dia tak syarat. Lebih-lebih lagi Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia. Imam Bukhari dengan Imam Muslim bezalah syarat. Habis itu Sahih Bukhari lebih orang yang kata lebih sudyat, lebih afdal daripada Sahih Muslim. Kerana apa? Sedang pendengar, kita nak royak dengan cara cakap yang mudah-mudah. Imam Bukhari dia royak kata, Tok Guru, anak murid dengan Tok Guru ni pasti kena jumpa, pasti kena dengar sungguh. Baru kira kata sanad orang panggil kan cium di antara anak murid dengan Tok Guru ni, barulah ittisal antara hubung sungguh, tak putus. Manakala Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, anak murid kepada Imam Bukhari, dia royak kata tak pasti. Tak pasti jumpa dua orang ni. Tak jumpa tak apa. Misalnya tahu Muhammad dengan Muhammad duduk di Mekah. Muaz duduk di Madinah. Tanya kata dua orang ni, imkan Huan pen paidai kata dia boleh nak jumpa ni. Ada ke tak? Ada. Kalau Muaz duduk di mana? Duduk di Madinah. Semasa dia buat umrah masuk Mekah ataupun dia buat haji masuk Mekah, nas saja dia akan jumpa dengan Muhammad yang duduk ngajar dalam Masjid Haram. Imkan Imam Muslim kata huan pen paidai kata kat semua cekannya. Mana pendeng yang ataupun macam pendeng tip. Pen pai medai. Imam Muslim kata kalau bahasa ning walaupun tak dengar pun tapi okat kata cak kandai ni. Tak apa cukup dia riwayat hadis daripada tu. Mana kata Muaz kalau dia tak dengar sungguh pun tapi dia mi okat sung pen paidai sung kata dia jumpa. Berapa sen kata dia pergi jumpa tak ada payah. Dia tak dengar ni tapi dia riwayat hadis daripada tu guru dia nama Muhammad. Tak apa. Imam Muslim kata tak apa, terima. Tapi Imam Bukhari tak. Walaupun Muaz mi kuan pen paidai okat mudah nak pergi jumpa dengan Muhammad. Tapi Imam Bukhari kata campen tidak tahu pefang ataupun campen tidak tahu milaktan. Campen kena ada dalil tunjuk sungguh kata Muaz dengan hadis ni sungguh daripada tok guru dia nama Muhammad.
Tu dia. Pada Muhammad dengan Mu'ad ni umur sama ya, tapi kita kira tubuh lah. Situ ya. Tu contoh dia. Ittisalus sanad. Nak jumpa sungguh. Ulama kecil habis ni. Bukhari jumpa sungguh dengan gedak dengan tok guru dia Ishaq. Gecek-cecek. Jumpa sungguh. Tang ni di negeri ni tempat ni. Ishaq. Tok guru kepada Bukhari jumpa sungguh dengan Imam Malik. Gecek-cecek jumpa sungguh. Ittisalus sanad. Pergi tengok kata Malik riwayat sungguh kedak daripada Nafi', jumpa sungguh. Riwayat kata di mana tempat saja di antara anak murid dengan guru apabila tak dengar sungguh. Milak tang kata tak dengar di dua orang ni. Dhaif tansi. Berlaku as-saktu makna kata kan khat ton nai saringan เกิดขึ้น apabila putus sanad tak cukuplah syarat hadis sahih tu. Ni yang pertama baru saya nak pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Ulama hadis dia sangat kuam laid on sungguh mengenai dengan hadis. Bukan hanya dia cek kata dua orang ni jumpa sungguh kedak. Perangkat yang dua dia tengok pula kata anak murid dengan tok guru ni dengar sungguh kedak. Dengar sungguh kedak. Selepas tahu dah kata anak murid seorang ni dengar sungguh daripada tok guru dia. Cek pula dah kata jamnun taurai. Orang panggil tak ihsa'u al-masmu'i. Cek pula. Tengok pula kata jamnun ticacin hak sahih tu berapa hadis dia ngata tok guru dia. Allahu akbar. Allah, dia ulama hadis dia orang panggil tak sangat pelihara akan hadis Nabi, tak sewa hadis Nabi ni kecampur dengan benda yang tak sahih. Selepas daripada dia tengok tak, anak murid seorang ni dengar daripada tok guru ya 5 hadis ya. 5 hadis ya. Cek pula kata 5 hadis ni man yam sungguh kedak al-itqanu fil hifzi. Sungguh man yam cing mai sungguh kedak man yam tu. Kalau riwayat kata-kata biasa lepas bukan. Bukan. Dah juga dia selepas daripada tengok tu man yam cing mai tertib pula, riang pula. Hadis hak dia kata man yam sekali tinggi sikit, hak kurang man yam turun sikit. Ini syarat yang pertama sedang pendengar. Syarat yang kedua, mattasala sanaduhu binaqli adlin. Pure hak riwayat tu. Hak dalam sanad tadi seperti hadis ni kita sebut tadi, Imam Bukhari tak kena kira lah. Imam kita kena ada kata dia ni sangat disiqah, dipercayai. Tapi kita kena tengok selepas daripada dia pula saingan kepada sahabat. Iaitu yang pertama sekali tok guru dia Ishaq bin Muhammad Al-Farwi seorang, Imam Malik yang kedua, Nafi' yang ketiga. Tiga orang ni. Kerana apa Abdullah bin Umar tak kira lah? Kerana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan juga ulama-ulama lain ijma' kata kullu sahabi udul. Sahabat Nabi tak kena cek dia kata dia kecek bohong kedak. Anak kecek lah. Kerana sahabat Tuhan tazkiyah kepada Tuhan karanti, Tuhan confirm kata dia tak bohong cek. Makna kata kita kena cek 3 orang ni lah. Pas Imam Malik nak cek dah imam. Tahu bet dengan 2 orang Nafi' dengan tok guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kita tengok ada kitab ulama Ibn Hajar sendiri ataupun ulama lain pakat pendapat kata Ishaq tok guru kepada Al-Imam Al-Bukhari thiqah, dan juga Nafi' tak kena kecek apabila dia riwayat daripada cauna dia iaitu Abdullah bin Umar, tak kena kecek. Kerana Nafi' adalah orang yang paling orang panggil hadis mana yang riwayat daripada Abdullah bin Umar ni ramai nama dia. Tapi tak ada orang mana yang sangat sahih hadis dia apabila riwayat daripada Abdullah bin Umar melainkan Nafi' maula Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Binaqli adlin, setiap orang tadi pasti kena adil. Adil adalah. Makna gapo adalah sini ni makna gapo? Adil adalatul rawi makna gapo? Iaitu ulama yang kata adalah rawi, orang yang riwayat hadis tu. Pia. Tok guru tak dipanggil lah kau orang yang rangan hadis ni Bukhari sendiri pun nak rangan. Tok guru dia nak rangan, Imam Malik nak rangan, penrawi hadis Nafi' nak rangan. Semua ni adalah rawi belaka nak rangan. Pasti kena ada sifat adalah dalam tubuh dia. Pas maksud adalah makna gapo? Adalah maksud dia iaitu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Iaitu satu benda yang nak
dukung satu orang tu jadi orang yang mulazamatul taqwa, sangat bertakwa kepada Allah Taala, dan juga orang yang ada saksi, orang yang ada bangita kedudukan yang cantik bagi dia, al-muru'ah. Al-muru'ah, Allahu akbar. Ini adalah yang adil. Sifat dia bala mana? Ataupun syarat nak jadi nak ringan hak adalah. Sifat boleh adalah tu, satunya yang kena ajak orang Islam. Dua, dia kena akil balik. Tiga, dia kena orang yang aqil. Kena ada otak. Orang gila tak boleh lah. Tak kira lah. Tak kira. Dan juga saliman min asbabil fiqh. Orang yang selamat daripada segala jahat. Mulai dengan buat syirik, dia tak buat syirik. Bid'ah, dia tak buat. Al-fisku, bohong ataupun apa, tak buat. Bohong, kecek pe bohong saja pun tak ada. Ataupun kecek pe bohong terhadap Nabi, ni tak kira dululah. Orang yang selamat daripada ning-ning, dia adalah orang yang adil, orang yang ada adalah. Dan juga yang kedua, orang yang al-muru'ah, ada muru'ah, selamat daripada benda yang wakwi saksi dia punah. Al-muru'ah di sini orang panggil takhwan pintu ton hak molek, kedudukan dia. Nak cek mana, nak tengok mana, nak tengok dua segi. Satunya dari segi akhlak dia, dua adat dia. Adat kuampen you dalam kampung, dalam negeri dia balas mana? Akhlak tak nak kecek dah. Kalau akhlak buruk, masalah lu. Orang tak jadi nak ringan ataupun orang riwayat hadis tu tak boleh. Tak adil. Tapi adat dia ni ulama kecek banyaklah. Seperti makan nasi tengah jalan. Sekolah banyak. Kecek derah. Dalam jamai kecek derah. Kira kata khawari muru'ah juga. Punuh adalah riwayat hadis juga. Tapi semuanya ulama orang kata semua tu nak kita tengok kata muru'ah ataupun nak punah tak punah saksi seorang kedudukan orang tu, tengok kepada kuampen orang pandai beribut kedudukan negeri ataupun kampung masing-masing. Kerana setengah tempat ni makan nasi tengah jalan, mana kata tak molek, benda tak molek, aib lah. Tapi setengah negeri makan tengah jalan tak ada apa. Makanya kalau kereta tak laga tak apa lah. Maksud tepi jalan lah, bukan tengah jalan. Iaitu kalau negeri mana, adat negeri mana, sangka mana, tak apa benda tu. Tak ada atas muru'ah. Muru'ah ni orang panggil tak saksi, ataupun orang panggil apa, nak atibai balas mana. Kedudukan. Nak tunjuk kata molek tak molek. Seperti kecek le ambil banyak tak molek, benda tu lah. Boleh kecek, tapi wak telajak kek orang panggil. Wak telajak kek. Semua ni adalah sifat yang nak tunjuk kata rawi itu tu adalah. Ada sifat adalah. Ada sifat adalah. Dan juga syarat yang ketiga iaitu binaqli adlin dhabitin an mithlihi ila muntahahu. Syarat yang ketiga, selepas daripada sanad kena hubung, tok guru dengan anak murid kena dengar sungguh. Yang kedua, setiap orang, sama ada guru, anak murid, semua orang yang ada dalam sanad tu, kalau puluh orang, kena ada orang, kena jadi orang yang adalah, orang yang jujur semua. Orang yang tak buat jahat. Semua jenis jahat. Orang yang ada akhlak molek. Orang yang ada muru'ah yang baik. Tiga sifat ni. Baru jadi nak ringan ataupun ulama hadis yang apa? Yang adalah. Dan juga syarat yang ketiga iaitu ad-dhabtu, peringatan. Pasal mana? Tamud dhabt. Ingatan yang paling baik sekali, sempurna sekali. Ingatan yang paling sempurna sekali. Dan juga ulama hadis dia berkata ad-dhabtu, peringatan bagi orang yang riwayat hadis semasa dulu tu terbagi kepada dua. Satunya orang panggil dhabtu sadr. Dhabtu sadri, ingatan dalam dada. Supaya anak murid hak biasa ingat tak kuat. Pergi ngaji dengan anak murid tak tahu apa. Dengar kali pum ingat. Kata mandar dia ni. Otak Al-Bukhari, acarya dia. Dengar halu dah tak pasti. Dengan sebab itu dhabtus sadr sini iaitu ingat tak ataupun benda yang dia dengar daripada tok guru dia tu, dia boleh nak sipai dalam dada dia ni dengan secara yang faham, sempurna, sehingga apabila pun dia nak sebar, dia nak sebut benda tu istihdaruhu mata syak. Bila nak waktu baik, boleh waktu baik haludah. Ingat tak yang ada dalam dada dia. Ingat tak yang ada dalam dada dia. Tetapi ingatlah senang pendengar, setiap orang ni anak murid, sebagai kita jadi guru, kita jadi ustaz, kita kena tahu kata semua ingat tak anak murid kita tak serupa. Hak ni dia cepat sikit. Ingat tak pasal jakah-jakah cepat sikit. Seorang lagi nak murid, ingat tak dia lemah sikit. Pasal kena ngangkat sikit. Hak ni cepat lari, cepat lajak.
Dengan sekali haludah. Seperti ulama-ulama dulu, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Sur'ah Ar-Razi. Diriwayat kata apabila masuk nak dengar suara orang duk nyanyi gapo ni, selalu dah ingat. Dengan sekali ingat. Seperti Al-Imam Syafi'i dengar satu kali ingat. Baca kita Al-Muwatta sebanyak 9 malam duk dengar apa tu. Muka kita ada 2 belah, kena katuk sebelah. Tujuan tak sewi sebelah yang duk ngapa tu dicampur dengan muka sebelah lagi. Tak se cacuk orang panggil. Ingatan yang kuat belaka tu. Tetapi ingatan mujur ulama dia bagi ingatan bagi kedua, ingatan dari dada, satu lagi senang pendengar, ingatan dhabtu kitabin. Ingatan yang ditanam dalam kitab. Anak murid yang dengar daripada tok guru, dia dengar, dia tanam dalam kitab. Selepas daripada ngaji, dia klik baca, murajaah, dia cek. Oh, sini salah, sini betul. Beki. Sehingga akhir sekali dia ada anak murid, dia sebar. Supaya mana yang dia tanam dalam kitab dia, anak murid dia pun dengar sungguh. Kerana boleh jadi. Seperti dengan sahabat lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhrin, sahabat Nabi yang riwayat hadis Nabi banyak. Ingat tak kuat. Kerana Nabi doa kepada dia. Manakala sahabat yang kedua, Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ingat takwa sikit. Tapi dia tanah hadis banyak. Abu Hurairah, dia ingat takwa. Tulis tak kerti. Ngapa ingat takwa. Tak tanah, tulis tak mana. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As, ingat takwa, tulis. Habis tu Abu Hurairah kata tak ada sahabat mana yang tulis hadis banyak melainkan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ingat tak supa dua orang ni. Supa juga anak murid kita. Hak yang ingat tak kuat, ngapa dari dada? Hak nampak kata ingat tak kuat, tanah dalam kitab dan juga usaha selepas daripada tanah sudah, lagi merajaah. Sama ada nak merajaah sendiri sore, sama ada nak pergi cari sahaing yang dengar kali dengan dia, pergi cek hak mu ni supa dengan aku ke tak? Cek tengok hak mana salah, boleh jadi silap, back kiri kena. Akhir sekali semasa dia klik dia di tok guru, semasa sudah ngaji klik dia di tok guru, sebar hadis kepada orang lain yang jadi anak murid dia tanah seperti dia biasa tanda dalam kitab. Orang panggil dhabtu kitab. Allahu akbar. Hadis sahih ni, orang yang riwayat hadis sahih ni pasti ingat dia ni kena tam. Yang mana kita akan dengar pada minggu depan insya-Allah Subhanahu wa taala hadis hasan. Hadis hasan dia beza dengan hadis sahih di mana? Di ingatan ni. Kerana orang yang riwayat hadis sahih. Seperti Ishaq bin Muhammad Al-Farwi, Imam Malik, Nafi' Fa'ning, ingatan dia ni tam, mana tu sujud. Manakala orang yang riwayat hadis ni ingatan dia genah sikit. Khafadatih. Ingatan dia ni kurang sikit. Bukan sama peringkat lah dua orang ni. Yang kita akan dengar huraian pada minggu depan insya-Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang ketiga baru sedang pendengar. Jangan ada letih, jangan ada penat. Kita ada banyak lagi, jangan ada pening. Pia rasa tak pening boleh tu marilah. Boleh tu mari insya-Allah. Syarat yang keempat iaitu hadis yang orang tu riwayat tu. Hadis orang tu riwayat tu misalnya Muhammad, dia adalah sikah. Ulama pendapat kata dia ni adalah orang yang apabila riwayat hadis dipercayai sikah. Sikah biasalah. Tapi apabila riwayat satu hadis tu betul hadis yang riwayat tu gi pelaga ataupun gi selisih, gi lawan dengan seorang lagi riwayat juga hadis ni, tapi dia tu lebih awsaq, lebih dipercayai daripada Muhammad. Boleh jadi orang yang kedua tu adalah imam, adalah orang yang ingat, orang yang ada nama murid banyak. Sementara Muhammad orang biasa yang mana tu ngaji biasa, siapa biasa, tapi ulama kena seorang lagi lebih banyak daripada Muhammad. Peringkat dia tu. Nak tahu kata dia bala mana tu, salah satunya kita nak tahu kata nak ranknya adalah jauh sikah tak sikah dipercayai ataupun tidak, salah satu caranya iaitu al-istifadah wasyuhrah. Cara yang kedua, imam ataupun ulama hadis mai royak seorang ni jauh tak jauh. Tapi cara yang kedua, cara yang pertama tadi bil istifadah wasyuhrah. Cara yang kata pentirukan kata dia ni kata Allah hebatlah. Seperti Imam Ahmad, tak kena kita tengok atas sikah tak sikah. Sebab rukan Imam Bukhari, rukan Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan Al-Thawri, Syu'bah bin Hajjaj, Fa'ni ni kalau kita ngaji hadis tak kena kira banyak.
kerana dia istifadah pentirukan kata dia ni sangat dipercayai. Makna kata orang yang riwayat hadis dia apabila kat dia dengan orang yang kuat, orang yang paling tinggi lagi ni, hadis dia ni orang panggil kata hadis syadz, hadis pelik. Kerana ulama dipercayai lebih daripada dia riwayat backning. Dan juga boleh ada jalan lain ni, riwayat serupa dengan imam seorang ni. Tapi Muhammad seorang ya riwayat hadis ni. Muhammad siqah. Muhammad siqah. Tapi betul boleh ada silap ke mana Allah Ta'ala alam, riwayat hadis tu berlawan dengan imam yang paling hebat daripada dia ataupun orang yang ramai dia, maka hadis dia ada hadis syadz, hadis dhaif, walaupun dia sendiri pun adalah orang yang siqah. Contoh senang pendengar satu hadis pada hari ini, hari Jumaat, mengenai dengan baca suratul Kahfi. Hadis baca surah Kahfi ni banyak jalan yang riwayat. Banyak jalan riwayat, banyak. Tetapi perbezaan riwayat yang sebut hadis mengenai dengan baca surah Kahfi. Iaitu ada satu hadis yang riwayat kata, hadis Abu Sa'id Al-Khudri sama dua. Sahabat yang dengar daripada Nabi, orang tulah Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi yang lep bawah ni, anak murid lep bawah ni boleh ada khilaf dia segi mana tak tahulah. Nanti kita riwayat selepas daripada ni. Ada satu hadis sebut kata, pia yang baca suratul Kahfi pada hari Jumaat, nescaya dia akan, dalam muka dia ada wajah nur sehingga sampai kepada hari Jumaat depan. Ni hadis yang pertama. Beza dia adalah mana senang pendengar Fatimah Lat. Hadis yang kedua sama juga. Pia baca suratul Kahfi, dia akan dapat nur di dalam muka dia sampai minggu depan juga. Supalah balasan dia. Tapi beza di mana? Hadis yang pertama gantung dengan kena baca hari Jumaat. Tapi hadis kedua tak ada sebut hari Jumaat. Kita faham mudah-mudah kata hadis yang pertama ni nak boleh dapat nur dalam muka dia pasti kena baca hari Jumaat saja. Manakala hadis yang dua kita faham kata baca hari mana-mana pun surah Kahfi, nur akan ada dalam muka dia. Hadis ni apabila kita cek mari dah. Sebenarnya orang panggil kita illah. Illah orang panggil kata balas mana illah ni, rok lah, ataupun boleh jadi syak juga hadis ni. Kerana ada anak murid kepada tok guru seorang, seperti saya tadi, tok guru seorang ni tok guru seorang ni dia ada murid ramai. Supaya kita hari ni kita ada anak murid ramai, benar tak? Dan juga anak murid seorang ni dia tak sama. Orang ni ingat kuat seperti saya kata tadi, orang ni ingat dia kurang sikit. Dalam bilik 10 orang, boleh jadi 8 orang ingat sama. 2 orang ingat fok belakang-belakang tu boleh jadi ingat kurang sikit. Balah itulah hakikat sebenar sebagai orang yang ngaji tu. Anak murid kita, anak kita sendiri, kita kena faham habis itu. Hadis mengenai dengan tadi tu suratul Kahfi tu, apabila kita pergi cek sudah tu balah mana hadis ning anak murid 3 orang riwayat daripada tok guru dia. Salah satunya iaitu Hushaim, riwayat daripada tok guru dia. Dan juga yang kedua Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni kalau kita ngaji hadis, dia adalah seorang yang dapat gelar kata Amirul Mukminin fil Hadis. Ketua bagi orang beriman dalam segi hadis. Imam Bukhari pun boleh, dia pun boleh, Syu'bah pun boleh. Lebih kurang 7-8 orang nanti insya-Allah kita ayat semula. Kata fak hak boleh gelar cahaya kata Amirul Mukminin fil Hadis. Sufyan Ats-Tsauri mati pada tahun 161 Hijrah. Dan juga seorang lagi Syu'bah ibn Hajjaj. Allah. 3 orang ni siqah belaka sedang pendengar. Tapi beza peringkat dia. Hushaim siqah. Tapi siqah biasalah. Kalau nak beza dengan Sufyan ni, Sufyan imam. Syu'bah imam. Syu'bah dengan Sufyan imam. Peringkat dia Allah tinggi. Peringkat dia Allah. Tu imam lah mudah kata. Tu imam saja Allah. Hak ni dipercayai juga tapi peringkat makmum ya. Tapi betul lah Hushaim dia riwayat hadis ni dia sebut kalimah hari Jumaat. Tapi riwayat Sufyan Ats-Tsauri dengan Syu'bah tak sebut hari Jumaat. Ulama yang kata kena pegang hadis yang sahih tu, kena pegang
hak Sufyan Ats-Tsauri dengan Syu'bah bin Hajjaj yang riwayat hadis tak sebut hari Jumaat. Bagaimana? Dia baca surah Kahfi, dia akan dapat ada cahaya dalam muka dia sampai kepada minggu depan. Baca hari ni pada minggu depan, cukup seminggu. Tak ada taqyid, orang panggil. Tak ada tergantung dengan hari Jumaat. Baca hari mana-mana boleh. Husaim sikah tak? Sikah. Tapi tak tahu silap kok mana tu. Dia riwayat hadis, disebut kalimah Jumaat. Dengan sebab itu, hadis dia jadi hadis syadz. Hadis pelik lah. Hadis pelik. Dia sikah, tapi riwayat hadis kat yang tak serupa dengan orang yang paling tinggi daripada dia seperti Sufyan Ats-Tsauri dan juga Syu'bah ibn Hajjaj. Ni kalau hadis pasal ni hadis jadi hadis syadz. Kerana sifat pasal ni tak boleh nak ada lah hadis sahih. Dan juga syarat yang kelima adalah adamul illah. Tak ada roh dalam hadis tu. Manusia hari ni senang pendengar. Misalnya kita sebagai tok laki duduk dalam rumah. Dalam rumah kita ni ada suami, ada anak, ada cucu, ada adik kakak. Tanya kata apabila kita tengok kepada isteri kita tengok tubuh kedak kata isteri kita, dari tubuh isteri kita ni ada nyakit apa tak? Mirok raibang, ramah mehin. Tapi cuba hari ni ataupun esok ambil heret isteri kita ke cari bomo, terus cari tengok. Bomo biasa tengok, jumpa kecing manis, kuamdan. Macam-macam jumpa penyakit. Roh. Kerana kita bukan bomo, bukan orang panggil tu puciu can dalam segi nak tengok ada nyakit tak ada nyakit. Kena cari orang puciu can. Supaya juga dengan hadis Nabi SAW, dia ada roh juga. Roh hak mi iti pun wa'wi hadis tu nampak sahih, tapi bagi pesak tak sahih. Supaya kita tengok kepada isteri kita, sahih dia ni, sehat. Tak sakit lah. Tapi bagi jumpa bama waktu baik list mari, Allah 14 penyakit. Mana kata dia sakim? Saking apa? Gulawai kepada sahih. Gulawai kepada sahih. Supaya tengok hadis Nabi, kita biasa tengok hadis ni sahih ni. Hadis ni sahih. Supaya tadi hadis baca surah Kahfi yang diriwayat oleh Husaim, dia baca surah Kahfi hari Jumaat, dia akan dapat cahaya ada dalam muka dia sampai minggu depan. Tengok sahih sebab Husaim sikah, dipercayai. Tapi bagi cek molek, bomo yang jadi ulama hadis ni dia tahu kata kalau tak sahih ni sebab gapo? Ada roh gapo? Illah di sini ni. Dan juga penyakit ini boleh jadi ada dalam sanak sendiri dan juga ada dalam isi hadis. Ada dalam isi hadis. Kalau tadi kita sebut dari surah Kahfi ada isi dalam hadis lah. Dalam matan hadis. Dalam matan hadis. Ini nak tunjuk kata syurut ataupun syarat-syarat yang nak sahihnya hadis Nabi. Allah ulamanya letak syarat. Orang mengitak syarat wi nampak terkemas sekali sehingga apabila hadis mana lepasnya syarat ini yakin kita kata ini adalah sunnah ataupun hadis yang sahih daripada Nabi semua. Tapi hari ini Allah duk letih dengan hadis palsu situ. Banyak. Sebut halu bapa-bapa kita kacau duk sebab hadis palsu, hadis yang bukan daripada Nabi. Apa? Masa luar sangat saya duk ambil hadis yang tak sahih dia mari sebar. Hadis Imam Bukhari banyak mana kata duk pipang hadis sahih 4,000 hadis. Imam Muslim 6,000 hadis. Imam lain-lain lagi. Apa? Tak ada masa kan nak pergi baca hadis sahih sebar kepada anak murid. Kadang-kadang klip dalam YouTube Allah sedang pendengar. Bahaya. Kadang-kadang klip yang sebar hadis palsu tu kacau duk rekod-rekod duk royak tu. Ribu-ribu orang tengok. Walaupun klip 3 minit, 4 minit, tapi orang yang tengok ribu-ribu orang. Dan juga banyak mana orang pun sebar klip tu. Bima man haddatha anni hadithan yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibain. Riwayat dakwa kata hadis itu adalah daripada Nabi, bahkan itu bukan daripada Nabi, seolah kata dia adalah salah satu daripada dua orang yang bohong ke atas Nabi. Bahaya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia yang bohong ke atas Nabi. Bohong. Walaupun hadis ni dengan secara ngajar. Tapi boleh jadi juga ulama ayat kata kadang-kadang riwayat kacau cerita hadis yang palsu dengan sebab bukan keleng tapi ghair mutaharri, tidak. Orang kata mai rabqab. Kalau nak kacau bahasa Sia, maknai mudah-mudah.
Nampak nama Nabi, sebar. Nampak nama Nabi, sebar. Tak cek. Hak ni bahaya sekali lah. Habis tu ulama dia khilaf yang kata, muta'ammidan di sini ni, sehingga orang yang riwayat hadis palsu tidak sengaja bohong kata Nabi. Tapi dengan sebab khata yang tidak raqab dia, cek dulu. Bahaya juga. Wa'idun syadid. Dalam hadis ni iaitu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ambil tempat sedia, tempat duduk dalam api neraka, waliyadzubillah min dzalik. Dengan sebab tu saya usaha nak cuba nak ngajar mengenai dengan hadis sahih sekadar saya mampu. Walaupun dia nak tanya kata umur sikit, muka muda lagi balas mana pun, tapi saya telah buat tunai amanah yang Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampailah daripada aku walaupun sedikit satu ayat. Saya ada ilmu sekadar ni, saya usaha nak sampaikan kepada ustaz dan pendengar. Tengok kata masa tak cukup. Masa tak cukup, tapi semangat ada lagi, tapi tak boleh lah. Kerana ada tempat nak ngajar lagi selepas maghrib lagi. Nampak kata kena cukup sekadar ni insya-Allah. Kerana tadi tak ada di sini tu, nak mutar cari orang ngajar pula. Itulah pada hari ini kita akan kenal hadis mengenai dengan as-sahih. Imam Bukhari orang yang pertama yang tulis kitab Sahih Al-Mujarrad. Sahih sajalah kitab dia. Manakala orang yang hipung hadis sahih ni belum dia Bukhari ada. Musnad Imam Ahmad hipung hadis sahih ada juga, walaupun ada hadis doa apa. Tapi kitab yang hipung hanya hadis yang sahih sajalah kitab dia. Tak ada hasan, tak ada dhaif mari capuk kitab Sahih Bukhari. InsyaAllah selepas daripada kita habis siri ini boleh jadi kita akan ambil siri baru mengenai dengan Imam Nawawi. Boleh jadi kita akan baca sejarah Imam Nawawi ni, Bukhari pure ni. Kadang-kadang senang pendengar pelik juga dah. Apa tu ustaz ni sebut Bukhari amal kawai dia saja jumpa Bukhari kali. Saya pada saja jumpa. Tapi insya-Allah kita akan dengar pure Bukhari ni sehingga kita menambahkan keyakinan kita terhadap hadis sahih yang dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam ahli al-hadis, insya-Allah pada hadapan depan insya-Allah. Dan boleh jadi minggu depan kita akan sambung mengenai dengan hadis sahih dan juga kita akan campur dengan hadis yang hasan. Minggu yang ketiga kita akan kecek mengenai dengan hadis lemah, hadis tak sahih, hadis dhaif, dan juga minggu yang terakhir kita akan kecek mengenai dengan hadis maudhu', hadis yang palsu. Insya-Allah maka cukup sekalian ni pada hari ini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله